aku nak cerita sikit macam mana cara nak turunkan berat badan dengan pantas dan berkesan. Okey, so aku ada listkan beberapa cara ni. So ini adalah cara daripada cara aku sendiri. Aku ada pengalaman daripada berat aku 95 kilo turun ke 75 kilo dulu, dan digabungkan dengan beberapa pengalaman kawan-kawan aku yang obes 140 kilo turun ke 70 dan 80 kilo. Okey, so aku gabungkan beberapa tips untuk korang amalkan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. So kawan-kawan, ni ada beberapa tips. So ini sebenarnya bukan tutorial. So ini hanyalah beberapa tips dan sharing saja. Okey. So aku ada pengalaman sikit dulu turunkan berat badan. So tapi aku dulu bukanlah obes. Okey, so aku pernah gain weight. Dulu aku sampai ke 95 kilo. So aku turun ke 75 kilo sambil maintain aku punya shape dan muscle lah. Okey. So dan beberapa pengalaman kawan aku yang berat dia obes 140 turun ke 80 ke 70 kilo. Okey. So aku gabungkan beberapa tips list ni untuk kawan-kawan cuba amalkan. Kalau okey, buatkan pedoman. Kalau tak okey, repair, bagi tahu, kita bincang sama-sama supaya kita sama-sama naik. Okey. So ada beberapa perkara. Okey. So yang pertamanya, nak tak nak kita kena amalkan calorie deficit. Okey, calorie deficit ni contoh macam sehari badan perlukan 3000 kalori, kita kena cut ke 2700 atau 2500 kalori satu hari. So macam mana nak track kita punya kalori? Kita boleh kira dekat calorie calculator, type dekat Google, ataupun kita boleh track kita punya pemakanan daripada pagi sampai ke malam, track satu-satu. Lepas tu kira nak tak nak kita kena amalkan calorie deficit. Okay, so seterusnya kita kena amalkan latihan kardio. Kardio ni sangat penting. Okay, balik kerja pukul 5 ke pukul 6 tu, balik ke bawa baju kerja terus pergi kardio, berjoging dekat stadium ke, pergi berjoging dekat track ke. So ini antara yang apa yang kami buat dulu. Okay, apa yang aku buat dulu dan apa yang kawan-kawan aku buat dulu. Kardio ni sangat penting. Kalau nak katakan turunkan berat badan dengan hanya diet, bukan tak boleh, tapi cuma kardio ni dia akan boostkan lagi, dia akan double triplekan lagi kita punya usaha tu supaya lebih mudah nak turunkan berat badan. Kena kardio. Okay, kardio ni maksudnya kita berjogging, kita main treadmill ke, kita pergi swimming. So itu adalah kardio. Ataupun beli satu dumbbell kecil tu, kita angkat banyak-banyak kali. Bila banyak-banyak kali, repetition yang banyak, kita angkat dumbbell tu, itu dikira macam kardio lah tu. Kita ulang-ulang banyak-banyak kali. Okay, so jangan risau untuk yang kawan-kawan yang perempuan, takkan jadi berketul-ketul pun sebab kawan-kawan yang macam perempuan ke apa, dia tidak ada original hormon testosteron, so korang tidak akan sadar. Okay, itu akan membantu korang untuk losekan weight juga. Okay, kardio. So seterusnya adalah latihan bebanan. Okay, latihan bebanan ini sangat penting juga. Okay, sebab ada dua orang kawan aku dulu. Seorang dia obes dan 140 kilo dan seorang lagi 120 kilo lah. So dua-dua boleh losekan weight, dua-dua boleh turunkan berat badan. Tapi yang seorang ni, dia punya kulit bila kita tarik dia jadi flabby. Macam mana? Gelebih tarik gelebih macam baju tak disetrika tu. Okay, ni aku tengok depan mata sendiri. Lelaki lah tu, dua-dua lelaki. So yang seorang ni, okay, dia badan dia ditone, nampak macam tone, nampak macam shaping. Okay, so aku tanya, so apa bezanya korang ni? Yang korang dua-dua sama-sama buat kardio. So apa bezanya? So yang seorang ni cerita, dia buat setiap hari latihan bebanan. Latihan bebanan ni maksudnya pergi gym lah. Kalau tak pergi gym pun, at least ada angkat something dekat rumah, letak air dalam botol ke, at least ada angkat something, buat latihan bebanan, weightlifting, weight resistance atau whatever apalah. Janji ada latihan bebanan. So bila latihan bebanan ni, kita punya kulit ni dia akan macam stretch lah, dia jadi ditarik lah, menarik lah, macam tu lah. So pentingnya latihan bebanan tu selain daripada latihan bebanan ni dia membakar banyak kalori, dia akan menyebabkan kulit kita jadi lebih tone lah. Okay, ini pengalaman daripada kawan aku tu sendiri. Dan seorang lagi tu, dia tak buat latihan bebanan, dia just cardio saja. Cardio, lepas tu dia buat diet, diet turun kalori, apa semua diet macam-macam, tapi dia tak buat weightlifting. Lagi satu, protein pun mungkin macam kurang sikit. So beza, dua-dua tu memang berbeza. Seorang tu nampak macam agak shaping sikit, dan seorang lagi bila tarik kulit dia memang panjang, tarik nampak flabby sini, tarik. Okay, so pentingnya latihan bebanan. Okay, so seterusnya kafein.
kafein. Adakah kafein itu membantu dalam mengurangkan berat badan? Yes, kafein itu sangat membantu. Sebab macam aku dulu dan kawan-kawan aku dulu minum kopi satu cawan sebelum kita exercise. Okey, minum kopi satu cawan tu dia akan membantu boostkan lagi metabolisme kita, so akan menyebabkan kita lagi berpeluh, lagi bakar, lagi lebih lah. Okey, dengan nak dibandingkan kalau kita tak minum kopi. Kopi O. Okey, kopi O bukan kopi susu. Kalau minum kopi susu tu dah mengganggu pula kita punya kalori intake, gula apa semua dah mengganggu pula kan jadi lain pula nanti. Okey, so kafein. Kata kafein ni, contoh macam kafein lain, kalau nak kata ambil tambahan kafein lain, katakanlah fat burner. Fat burner bagus ke tidak? Fat burner yes, sangat bagus untuk menurunkan berat badan, tetapi ianya berisiko. Okey, ia berisiko maksudnya macam kafein terlalu tinggi. Fat burner ni dia kafein dia tinggi, dia lebih macam triple ke 4 kali ganda lagi daripada kafein biasa yang kita ambil ni. So dia akan sebabkan jantung kita jadi laju. Okey, jantung kita jadi laju. So macam tu agak kurang bagus lah. Okay, so kalau korang nak ambil pun macam tu atas risiko sendirilah kan. Nak kata digalakkan ke tak digalakkan tu terpulang, boleh ambil. Tapi research dulu, tanya kawan-kawan yang dah pernah ambil ke, tanya dulu. Okay, fat burner ni, memang fat burner ni membantu, tetapi korang baca-baca lah dulu, okay, description ke apa ke, pergi study dulu. Okay, tanya orang-orang yang lagi pro. Okay, fat burner. Okay, so lagi seterusnya adalah mengamalkan pemakanan high protein. Okey, pemakanan high protein. Protein tinggi, diet protein tinggi. Lebihkan makan ayam, lebihkan makan ikan. Portion protein tu kena tinggi. Okey. Andai kata seharian tu kita tak boleh makan daripada pemakanan seharian kita tu, tak boleh kita makan ikan tu, katakan susah lah kita nak ambil. So kita boleh ambil suplemen, lebihkan protein. Contohnya kita boleh ambil whey. Okey, cuba ambil whey. Whey ni nak katakan orang tanya, ambil whey ni boleh kurus tak? Okey, ambil whey protein tidak akan menguruskan berat badan. Okey, sebab whey ni bukan fat burner, dia bukan bakar kita punya lemak secara direct, tetapi dia sekadar menambah, dia add on kepada protein seharian, protein intake yang kita ambil seharian. So secara tak langsung kalau kita buat weightlifting, kalau kita buat weightlifting tu dia akan membantulah. Dia macam lepas kita bersenam tu, lepas kita workout tu, protein akan membantu kita recovery. So contoh tambahan, tambah lagi kalau whey ni dia macam lagi halus, lepas kita workout tu dia terus masuk dalam kita punya otot, lebih senang kita nak recovery. Okey, itu gunanya whey. Dia tidak akan menyebabkan kurus secara langsung, tetapi dia boleh membantu. Okey, bila otot kita sudah bertambah, secara tak langsung nanti dia akan bakar lebih lemak. So tak langsung dia akan lose kita punya fat. Okay, so macam kawan-kawan perempuan jangan risau kalau nak ambil whey ke, kita lebihkan protein, sebab korang tidak akan menjadi sado, korang tak akan jadi berotot, sebab korang tak ada natural original hormon testosteron. So korang tidak akan jadi sado. Okay, jangan risau. So korang boleh amalkan high protein diet atau nak ambil whey, boleh. Okay, kena kurangkan makan selepas pukul 8 malam. Okey, kenapa kena kurangkan makan selepas 8 malam? Sebabnya selepas 8 malam tu kita dah kurang beraktiviti, kita dah banyak berehat lepas waktu malam ni. Bila kita makan karbo kita, gula kita ke apa ke whatever tu, kalau kita tak dibakar dia akan simpan dalam badan tu, akan jadikan dia akan store dalam badan, dia akan jadi macam fat lah, lebih kurang macam tu lah kalau tak dibakar. Sebab malam apa yang kita buat kan. So sebab macam biasanya kalau kita ni metabolisme kita rendah, kalau kita makan juga, so apa akan jadi? Dia akan simpan dalam badan. So waktu kita tidur tu apa akan jadi? Fat akan bertambah dalam badan. So kurangkan makan selepas 8 malam. Okey. So seterusnya, nak tak nak kita kena potong karbo dan gula. Okey, potong karbo dan gula. So orang tanya, so kalau tak makan nasi apa jadi? Kalau makan nasi apa jadi? Makan tak makan apa jadi? Ada orang kata kalau kita tak makan nasi pun tak boleh kurus, macam mana? Sebabnya, apa sebab dia? Sebabnya kalau kita tak makan nasi tapi kita makan pula bihun katakan, sama je, tu dua-dua sama karbo. Okey, kita dah potong karbo daripada nasi tapi kita ambil juga bihun. So tu adik-beradik dia juga sebenarnya kan. So ataupun kita dah tak makan nasi,
waktu malam kita tak makan nasi tengah hari tapi kita makan roti. Okey, kita nak tahan lapar, kita tak makan nasi tadi, kita belasah pula 5-6 keping roti. So itu sama. Okey, sama. Jadi macam tak function juga kalau kita tak ambil nasi tapi kita ambil karbo yang lain. Okey, nak tak nak boleh makan nasi tapi dalam portion yang betul. Okey, dalam portion yang betul. Kalau dulu kita makan nasi katakan banyak satu mangkuk ya. Kita makan buat 1/3, okey dah cukup. Okey, sekadar kita kenyang, okey. Dah, tu pun okey. Okey, ataupun waktu tengah hari tu tukarkan kepada oat ke, makan oat campur pisang, okey. Cuma benda tu susah sikitlah nak prepare. So nak tak nak, kalau korang nak lose weight, kalau nak turunkan badan, so kenalah buat kan. Okey. So itulah antara tips-tips ni yang aku rasa yang aku dulu buat dan kawan-kawan aku buat. Jadi aku gabungkan dalam satu list ni, nak share dengan kawan-kawan. Okey. So benda memang susah. Memang diakui nak turunkan berat badan ni memang susah sebab kita berlawan dengan diri kita sendiri. Betul tak? Okey. Bila kita lawan dengan ego kita sendiri, kita berlawan dengan malas kita sendiri, itu yang jadi susah. Okey. So aku sangat respect siapa kawan-kawan aku tu yang pernah berat 140 kilo turun kepada 80 kilo, memang aku respect. Memang susah. Benda ni memang susah. Benda ni kena amalkan setiap hari. Okey, setiap hari. Dia bukan semudah kita modify, kita pergi ada duit, kita hantar dekat kedai aksesori, hari tu dah siap sebab ada duit. Sebab benda ni bukan macam tu. So memang perlukan duit juga, tak perlukan istiqomah yang lain-lain. Dalam gabungan semua benda baru boleh jadi. Okey. Baik kita urus buat badan ke ataupun yang obvious nak turunkan berat badan tu, sama-sama susah. Okey, perlu sama-sama istiqomah. Okey, aku harap tips yang tak seberapa ni dapat membantu kawan-kawan. So kawan-kawan kalau ada tips-tips lain yang lagi membantu kawan-kawan ke apa, boleh komen dekat bawah, kita sama-sama share, kita sama-sama ni. Okey, kita buat sama-sama. Okey, kadang aku baca, kadang apa yang tak cukup, aku rasa macam aku baca, oh macam ni, rupanya aku tak pernah buat lagi benda ni. Okey, dalam ramai ribuan manusia kat luar, kawan-kawan lagi kat luar tu, kadang-kadang kita terlepas pandang beberapa benda yang kita tak buat lagi. So kita sama-sama komen apa korang rasa nak komen. Okey, so aku sampai sini saja. Terima kasih like yang menonton dan share. So kita akan jumpa lagi dalam video yang akan datang. Alright.